Sekejap. 4.30. Okay. Okay, boleh tak? Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kepada penonton Wira FM, saya ucapkan selamat datang. Selamat. Semoga anda semua ceria-ceria selalu. So, hari ni saya ditemani guest yang special. Hari ni istimewa. Iaitu seorang cikgu. Cikgu apa? Nampak belakang saya. Cikgu kelas jahitan percuma. Okey, saya memperkenalkan Puan Wan Mazlah. Apa khabar Puan, sihat? Alhamdulillah, baik. Okay. So saya nampak banting kat belakang ni, nampaknya Puan Mazlah ada buat kelas jahitan percuma. Ni sebenarnya untuk membantu orang siapa yang nak buat income lah dari rumah. Jadi sebelum kita masuk tu ke dalam detail-detail tu, apa kata Puan kenalkan diri Puan, latar belakang tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Berusaha. Nama siapa ni? Ni nama saya. Oh, nama Abu Hurairah. Ya, saya. Okey, terima kasih. Minta maaf sebab bidan terjun. Tiba-tiba saja ya dijemput. Okey. Nama saya Wan Mazlah binti Wan Hassan, tapi lebih dikenali sebagai Cikgu Bonda. Lebih dikenali sebagai Cikgu Bonda. Guru jahitan pemula nombor 1 anda. Betul lah tu, betul. Okey, pengalaman Cikgu Bonda mengajar murid-murid yang peserta-peserta dari Zero Basic ni bermula dari tahun 2014. Daripada rumah sewa sendiri ya di Kampung Sungai Pinang, Kelang. Okey. Kemudian kelas jahitan percuma tu yang Cikgu Bonda bagi adalah untuk membantu murid-murid ataupun peserta yang zero basic, yang tak tahu apa-apa. Kemudian setelah mereka pandai basic tu, dah tahu basic asas mereka pada yang advance, barulah cikgu kenakan sedikit bayaran untuk bayar elektrik, bayar orang sewa dan sebagainya lah. Cost overhead. Okey. Sebelum cikgu bermulanya perniagaan ataupun program ni ataupun kelas ni, sebenarnya cikgu background macam mana? Sebelum ni menjalankan perniagaan, cikgu buat kerja apa? Sebelum ni cikgu memang mengajar di sekolah rendah Jabi, San Jabi, dan juga sekolah menengah agama Ma'arif pada tahun 1985 macam tu. Kemudian cikgu masuk tidak berminat untuk menjadi cikgu sebenarnya. Cikgu sekolah tak berapa minat nak cari pengalaman lagi. Kemudian cikgu pergi belajar ke IKM Sungai Petani dalam jurusan lukisan raka bina. Lukisan raka bina tu kira lebih kepada macam arkitek lah, tapi kita lukisan raka bina ni drahuman, iaitu melukis dalaman bangunan. Macam tu. Kemudian lepas tu cikgu guna banyak mengembara ataupun mencari pengalaman-pengalaman lain, termasuk makanan juga dan belajar di film Kerana Jaya ya. Kemudian ada juga produk-produk, buat produk dengan agro, dengan farma kan. Farma semula. Tapi yalah, belum ada rezeki lagi kan. Kemudian sebelum cerita makanan tu, cikgu sudah pergi membuka kedai jahit lah kan, di Johor Bahru. Daripada situ cikgu bergiat dalam jahitan ni pada tahun 1991 start. Lepas tu bila dah pergi ke bidang makanan dan sebagainya, ambil ilmu lagi. Kemudian terasa bidang jahitan ni lebih sesuai dengan diri. Lebih menjiwai lah kan. Sebab apa? Bila dah berumur ni rasa macam bidang jahitan ni boleh memberi manfaat kepada orang lain daripada segi ilmu. Jadi cikgu
menerima ilmu-ilmu jahitan ni daripada kakak sendiri. Kakak sendiri sebab ada kakak sebelum ni ada kedai jahit kan. Jadi daripada tahun 1970-an, tahun 1980-an tu dah berjinak-jinak dalam bidang jahitan ni. Macam mesin-mesin jahit tu dah kenal, mesin jahit industri apa dah kenal, dan buku-buku jahitan daripada Jepun semua kita dah tengok kan masa tu. Jadi kita pun teruskan jahitan ni lah. Jadi ilmu tu dah ada dalam dada. So rasa bila dah berumur ni terdetik dalam hati nak membantu masyarakat di luar sana, adik-adik yang baru lepas sekolah dan sebagainya belajar menjahit. Dan carilah ilmu jahitan daripada zero basic tu. Kalau datang dengan cikgu, insya-Allah percuma saja cikgu bagi macam tu. Nampak? Nak tak nak? Nak Okay. Tadi saya perasan dalam semasa Puan tengah cikgu lah, saya bacakan cikgu. Cikgu tengah cerita cikgu banyak merantau. Mula daripada Jambi di Besut Terengganu. Lepas tu pergi ke di Kedah. Lepas tu ke Johor. Lepas tu sekarang ke Kelang. So banyak merantau ni, banyak pengalaman. Dan juga banyak persamaan saya dengan cikgu hari ni. Saya dengan cikgu dua-dua orang Besut. Nampak? Lepas tu dua-dua belajar arkitek. Boleh saya boleh kecek Kelantan lah. Boleh. Baiklah kita kecek Kelantan kan. Jangan. Orang tak faham. Rindu benar nak makan dulu. Okey lah. Kita cakap Kelantan lepas habis live. Tu orang kena. Okey. So seperti yang kita tengok atas meja kita sekarang ni, nampak ni banyak produk yang hasil keluaran cikgu sendiri. Saya dipahamkan cikgu ada brand, betul? Brand suka-suka lah. Brand suka-suka tetap suka-suka dan kecil-kecil lah ya. Brand cikgu ni, okey, cikgu tengokkan tunjukkan ya. Cikgu boleh tunjukkan sedikit. Ini nampak ke? Nampak. Ini adalah apron ya. Apron daripada kelebihan kain, maksudnya kain perca lah. Gitu ya, kain perca. Jadi brand yang cikgu buat ni ialah Kejap Eksklusif ya. Seperti kita ambil daripada perkataan kejap. Kejap adalah kelab jahitan percuma. Jangan tak tahu ya. Dan kejap tu juga bermaksud kemas, kuat, tak boleh dileraikan dan sebagai kukuh. Padulah kata orang sekarang. Padu baik. Padu baik. Padu. Jadi saya tak tahu perkataan kejap tu. Kejap. Saya ingat kejap tu jap. Dan lagi satu, kejap aja belajar dengan cikgu. Pandai. Jadi perkataan kejap tu banyak lah. Okey, kejapnya tak boleh nak buka. Macam tutup botol ke apa. Itu perkataan besut juga. Macam tu. Oh, saya tak tahu. Tak ingat? Kejapnya. Kejap tu kuat, ketat. Kejap. Nampak? Ada banyak masuk tersirat dengan masuk kejap tu. Jadi daripada dulu ramai yang tahu bila gambar bunga matahari tu adalah lambang kejap. Kejap ni ada satu program yang dulu saya ada buat. Kita buat kelas ya, program kejap ni di seluruh Malaysia. Tapi kita berhentikan dulu buat sementara waktu ya. Kemudian kita insya-Allah jika diizinkan Allah kita akan lancarkan semula lah. Okay. Jadi kita kena tinggalkan dulu tentang kejap tu. Sekarang cikgu nak ceritakan pasal apron ni. Ya. Nampak? Cantik design dia. Apron ni sangat eksklusif dengan nama dia Kejap Eksklusif. Tetapi kita eja dia Eksklusif. KLUSIF. Maknanya kejap tak klusif pun. Tapi dibaca begitu ya. Maknanya okey. Jadi kita buat, maksudnya cikgu nak bagi anda semua di luar sana dapat berfikir di luar kotak bahawa apabila kita tahu menjahit asal-asal jahitan, kita boleh bermula dengan jahitan yang simple. Maksudnya daripada kain-kain perca tu kita boleh jadikan produk. Contohnya macam
cushion ni kita ambil daripada perca-perca kain dan kita buatkan design. Banyak ada dekat Pinterest, dekat YouTube, dekat mana-mana saja kita boleh dapat ilmu. Ya, So betul. jadikan sesuatu produk dan kita boleh buat duit, insya-Allah. Macam saya suka design bantal ni. Ya. Dia bunga matahari sebenarnya ni. Nampak ni. Betul tak? Ni betul tak? Bunga matahari Bunga kau? matahari. Ini bunga lah Dresden ya namanya. Dia ada nama lah. Jadi kena tengok dekat YouTube semualah. Okey. Jadi apron ni adalah eksklusif, boleh ditempah lah. Boleh ditempah dengan cikgu ya. Okey. Jadi banyak sangat nak cerita ni. Jadi kelang kabut tak apa. Kita chill, relax, enjoy. Kita bukan rancangan formal ya. Kita bukan Malaysia hari ini. Kita santai-santai. Santai dan untuk memperkenalkan betul. Untuk memberitahu lebih terperinci lah, lebih mendalam lagi. Ya, okey. Jadi sebenarnya yang ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dulu. Boleh custom ke? Boleh juga kan. Sebab kadang-kadang kita ni nak ada nama sendiri. Yalah. Jadi dan maksudnya yang ini dah ada orang tempah ni. Pinjam sekejap. Sebab apa? Bila cikgu dah siap buat, kita kena post terus. So yang ni dah siap cara dia, saya pinjam sekejap ya untuk untuk slot ni. Lepas ni kita post lah. Nak pinjam dia kata boleh. Tak apa. Lepas ni famous apron ya. Jangan main. Jadi, kau ada. Yang ni tak pasti dia dari mana yang order. Daripada tak kisahlah di seluruh Malaysia order apron. Jadi terserah kepada dia. Dia nak nama apa. Dan artis pun ada guna kan. Jadi kita tak nak lah sebut nama dia. Nanti dia kata kita jual nama dia pula. Tak nak lah. Kan tak nak. Okey. Jadi sekarang kalau kita nak apa? Ni Mama Master Chef dia nak. So kita jahitlah Mama Master Chef. Kemudian kita tanya pendapat dia. Apa dia nak letak dekat poket ni? Kalau dia nak letak apa? Buah-buahan ke, sayuran ke, kek, cupcake ke apa-apa. Ayam daging ke semua boleh letak. Bubur je. Ada juga yang buat logo dia sendiri. Dia jual chili sauce. Dia buat logo chili sauce. Ada yang tulisan Jawi. Macam-macam. Yang terbaru ni saya kena buat Persatuan Bola Sepak Kedah. Persatuan Bola Sepak Kedah? Ya. Yang ada burung tu dengan bola tu. Nak senang ke? Susah. Nampak cikgu ni betul-betul berpengalaman. Sangat skillful orang cakap. Sangat ada skill dia. Ini kita buat suka-suka lah. Cikgu buat suka-suka kan. Maknanya kita akan dapat rasa macam hobi yang menarik dan kita rasa happy. Rasa happy. Macam tu. Okey. Sebab menjahit ni pun menenangkan. Menenangkan. Ya. Jadi sebenarnya cikgu boleh menjahit pakaian macam-macam, tapi kita rasa nak kelainan tu. Sebab sekarang ni siapa nak tepah baju? Betul. Nak keluar pergi mana? Nak pergi mana? Cikgu pun tak mengajar kat sekolah kan. Dia tak tepah baju. So kita kena fikir apakah orang pakai sekarang. So apron orang nak. Kenapa? Sebab musim PKP dia orang duduk rumah masak je kerja. Lepas tu dia orang selalu masak, dia orang akan live. Betul. Jadi dia naklah pakai apron yang canggih-canggih, yang cantik, yang lain daripada yang lain, dan dia suka nama dia. Jadi so dia sambil masak tu dia tayanglah apron yang eksklusif ni. Macam tu. Nampak ada siapa-siapa yang suka sangat buat live masak, buat video YouTube. Aneh lah. Cari Cikgu Bonda. Cari Cikgu Bonda. Nampak? Okey. Jadi sebenarnya Cikgu Bonda nak datanglah belajar latihan jahitan Cikgu Bonda Kelang Batu 3. Ya, datang belajar yang mana-mana duduk rumah sekarang ni kan, tak ke sekolah kan. Jadi ambillah kemahiran jahitan. Macam saya tadi banyak pengalaman, ada ilmu masakan, ada ilmu jahitan. So bila ilmu tu ada dalam diri kita, ke mana-mana kita pergi,
kita tak susah. Ada je kita Ada boleh. sebab ilmu tu penting. Ya. Ilmu Kalau sangat penting. kita tahu menjahit lurus sahaja, yang basic aja, boleh potong kaki seluar, boleh kecilkan alteration. So alteration pun mahal juga. So boleh buat duit. Kita boleh tengok macam mana orang luar negara ambil satu mesin, letak di depan kedai sebenarnya, boleh tengok berapa ratus ringgit dia boleh dapat sehari. Kan? Menjahit. Jadi kita kena buat apa-apa ikhlas dengan diri kita dan kita yakin, kan, kita rasa kita buat tu dengan sepenuh hati, dengan happy, insyaAllah boleh dapat rezeki. Jadi buat sendiri dan jual sendiri. Maknanya cikgu ni kiranya cikgu punya matlamat asalnya ialah untuk membimbing dan membantulah masyarakat golongan muda, belia-belia. Jadi carilah cikgu. Cari cikgu. Cikgu akan bimbing anda. Nampak kat belakang ni. Boleh tengok dekat YouTube kelas jahitan percuma juga. Kan. Kalau jahitan percuma, cikgu bonda cari kat YouTube. Mesti ada. Kelas jahitan percuma. Macam tu. Okay. Kalau IG, kelas jahitan free. Kelas jahitan free di IG. Kalau nak tengok dekat IG tu, kalau nak tengok apa-apa yang cikgu keluarkan lah. Maksudnya bukan produk yang macam mana, nak bagi anda idea sahaja. Macam ni nampak. Idea. Kita ada gambar kelas bengkel cikgu bonda di Kelang. Nampak? Wah. Ni siapa-siapa yang nak datang ni bolehlah cari ni. Dekat Batu Tiga je. Batu Tiga. WhatsApp cikgu dulu. WhatsApp dulu cikgu. Betul. Lepas tu boleh dapat. Okey. Siapa yang berkenan tu di hujung rancangan jangan left dulu. Kita bagi nombor. Okey. Buku ni pula ya? Buku. Saya baru nak tanya buku. Semua nak tanya buku. Buku apa ni cikgu? Okey. Buku ni Cikgu Bonda kongsi ilmu asas jahitan mudah. So Cikgu Bonda mengajar ataupun buat buku ni sebagaimana pengalaman Cikgu Bonda sendiri. Maksudnya macam mana nak buat baju ni bagi senang, bagaimana nak buat baju ni bagi mudah, macam mana nak faham nak buat baju. Jadi maksudnya cikgu ambil pengalaman tu nak menjadikan budak atau menjahit baju tu dengan cara cikgu sendiri. Jadi cikgu createkan buku ni supaya faham. Jadi pengajaran yang cikgu ajar tu ada dalam buku ni lah, modul dia. Jadi step by step, sekiranya orang beli buku ni, dia boleh juga guna buku ni untuk mengajar pula. Sebab dia step by step. Jadi modul ni sesuai untuk orang yang zero basic. Sebab mengajar dalam ni, mengajar macam mana nak buat pola dan sebagainya. Cara ukuran, buat pola, cara potong, cara jahit, semua ada dalam ni. Ni kira buku basic, buku satu. Buku basic. Buku satu. Dan cikgu mengajar pula yang cara yang sangat mudah. Fahamkan dulu jahitan tu. Fahamkan dulu jahitan tu. Okey, so cikgu, saya tengok cikgu dah ada buku, cikgu dah ada pusat bengkel cikgu sendiri. So nak sampai ke tahap ni, apa cabaran-cabaran yang cikgu lalui dulu? Macam cabaran yang paling cikgu yang paling buat kita rasa down lah. Tapi tak boleh nak lupa lah. Tak boleh nak lupa 5 tahun lah kan. Dalam cikgu berpengalaman mengajar zero basic ni dalam 6 tahun. Tapi 5 tahun cikgu kena serang dengan haters lah kan. Sebab maklumlah buat kelas free. Koyu sikit. Maknanya ada orang yang tak suka cikgu buat kelas free juga. Ya, tak suka. Sebab di kalangan jahitan jugalah kan, dia tak suka lah. Jadi sebenarnya niat cikgu ni nak memberi, nak buat nak create satu peluang kepada tukang jahit lain sebenarnya yang buat kelas. Contoh, cikgu mengajar orang yang zero basic.
dia dapat basic. Orang-orang ni nak pergi ke mana kalau tidak kepada mereka? Ya. Sebenarnya lah. Tetapi mereka tak faham konsep saya, mereka tak faham apa matlamat saya. Sebab kalau ikut kepada saya punya SSM, Infinity Insani Resources tu sendiri bermaksud macam ukhuwah dalam perniagaan, kan? Kita nak berkongsi rezeki. Ya, macam infinity tu adalah sesuatu yang kalau masuk tidak terkira. Maksudnya kalau nampak tak ada tapi sebenarnya ada. Kalau kita kira kalau ada banyak tu tak terkira, maknanya unlimited. Insan itu insan yang berhati mulia. So kita nak create insan yang berhati mulia lah yang masuk resources tu sumber. Yang masuk ke dalam kita punya team, ke dalam kita punya program kita ke apa ke, kita nak harapan saya adalah insan di kalangan insan yang berhati mulia. Macam tu. Tu maknanya tu insight lah, maksudnya itu harapan. Itu SSM saya harapan. Gitu. Jadi harapan. Jadi SSM tu, Infinity Insani Resources tu sudah menunjukkan bahawa saya nak berukhuwah, nak bersilaturahim, nak menyayangi, nak membimbing, nak berkongsi. So sebenarnya tak baiklah kita sebut macam tu kat saya. Janganlah sekadar membenci. Tak baiklah. Kita hidup sama manusia. Hidup dunia sementara. Jangan benci orang sangat. Tak baik. Orang benci balik kau tak. Saya tak ada mention. Tak mention siapa-siapa. Kita tak nak gosip panas-panas. Kita tak nak gosip. Kita nak berkongsi ilmu kat sini. Jadi saya pun tak mention siapa. Saya kata saya simpan dalam hati sendiri saja. Dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Ya, roda kita tu berpusing. Semua berlaku tu hanya sementara. Sakit pedih sementara. Jadi saya terus jalan lah ke hadapan. Kita kena move forward lah. Itu je lah yang cikgu rasa lah yang sangat pedih lah. Sampai hancur lah. Yang itu. Tapi, patah hati lah. Patah juga. Tapi saya tak pernah tukar nombor telefon. Saya tak pernah tutup Facebook. Saya terus jalan je. Tak give up. Jangan give up. Jadi walaupun ke mana-mana saya pergi, orang haters tuduh saya tak baik ke, kata-kata tak baik ke, saya redha, saya alhamdulillah. Macam tu. Begitu besar cabaran, dugaan. Sebab sekarang kita nak buat benda yang baik ni, macam-macam dugaan datang. Tambah-tambah sekali di zaman sekarang. Zaman yang di mana senang je. Nampak? Okey. Ada apa-apa? Ada. Kita punya penyiaran ada lagi masa ni. Ada lagi. Puan jangan komentar. Saya kat sini menemani. Saya tak ada komentar. Tadi kita bukan gosip jangan cari saya tau. Saya tak gosip kat sini. Kita berkongsi. Okay, so itu berkenaan cabaran. So selepas puan dah sampai ke tahap ni, apa perancangan untuk move forward lagi? Perancangan masa depan? Perancangan. Sebelum saya cakap pasal perancangan, saya nak bagi tahu setakat mana yang telah saya buat. Sebelum ni saya buat program kejap kita latih di seluruh Malaysia. Kemudian telah dijatuhkan. Okey, tetapi ada yang berjaya, separuhnya berjaya. Kemudian sekolah tahfiz. Sebab sekarang sekolah-sekolah tahfiz pun ambil ilmu kemahiran untuk anak-anak murid dia supaya mereka pandai mengaji, pandai hafal Al-Quran, tapi mereka ada kemahiran. Jadi saya mengajar memasak dan menjahit. Sebab tu kita patut ada ilmu memasak dan menjahit ni, baik untuk diri kita lah, perempuan atau lelaki pun sama juga. Okey, kemudian saya mengajar di rumah anak yatim, Persatuan Orang Pekak, Persatuan Rohingya,
Jadi banyaklah kebanyakan yang saya buat ni atas dasar charity. Maksudnya saya tidak kenakan beribu-ribu ringgit apa semua, tak ada. Jadi semua ambil kos perjalanan saya saja. Macam tu. Jadi saya memang niat ikhlas nak membantu kan. Cuma macam Allah sajalah yang tahu. Allah saja yang tahu. Okey, untuk jawapan tadi, perancangan masa yang datang belajar dan tu lebih-lebih berumur juga kan. Jadi saya nak buat yang termampu dan saya buat create benda-benda ni pun untuk membuka mata kepada student-student saya. Bila tengok, wah benda ni boleh daripada kain pecah boleh jadi macam ni ke? Macam tu. Jadi untuk bagi diorang tu rasa bersemangat untuk belajar. Itu saja. Niat ni sangat murni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah lindungi dan mempermudahkan apa yang cikgu hajati. Okey. Ni apa ni cikgu? Ini juga apron. Apron juga? Apron. Ni macam denim lah. Kita buat dengan kain denim. Jadi makna kalau kita nak buat seluar ke skirt denim pun boleh, tak ada masalah. Tapi ni apron ini denim. Apron separuh. Ni saru. Ada orang siapa punya ke? Tak ada. Macam ni yang boleh. Tapi ini untuk macam lebih kepada perempuan lah ini kan. Untuk lelaki kita boleh letak. Sebab saya pun orang yang gila masak. Lah tu kan. Banyak apron-apron yang kita bawa ni. Nampak? Saya suka yang denim ni. Cantik. Saya pun denim pun saya suka. Masak pun saya suka. Kenalah dua-dua minat saya. So sekarang ni kita dah nak menghampiri penghujung. Jadi saya just soalan yang simple saja last ni, iaitu tips dan juga nasihat kepada siapa-siapa kat luar sana yang mungkin sekarang ni tengah struggle untuk start bisnes sendiri, yang baru mula berniaga. Apakah tips dan nasihat mengikut pengalaman cikgu lah? Okey, mengikut pengalaman saya, ya bagus juga, alhamdulillah juga saya dijatuhkan. Alhamdulillah ya. Kemudian saya balik kampung, saya besuklah kakak saya suruh balik. Jadi daripada kat kampung tu saya nak cuba, sebab saya dah kena fitnah macam-macam, dah jatuh, saya nak buat balik jahitan pun dah rasa macam dah tak boleh lah. Semua masa tu memang orang dah tahu yang saya tengah orang attack saya kan. Jadi saya balik kampung, saya cuba buat makanan pula kan. Jadi kita buat makanan pagi-pagi hantar ke mana tau? Pasar Kapur Lampu. Saya daripada dekat rumah saya. Dekat rumah. Kan. Jadi saya drive pagi-pagi subuh hantar makanan dalam pasar dengan di luar pasar ambil. Kemudian esok tu saya bagi hantar lagi. Esok tu diorang kata apa? Yang dalam pasar kata, semalam makcik tak niaga kat sini. Yang kat luar tu dia tak nak bagi saya duit. Dia layan customer dia. Dia tak cakap basi ke, dia buang ke, dia tak cakap, dia layan customer dia je. Jadi saya kata, okey hari ni nak lagi, tak nak. Yang dalam pasar tu sama tak nak, okey. Saya kata, ya Allah, aku redha. Tapi apa sebenarnya yang Allah nak tunjukkan kepada saya? Saya drive, saya balik, saya cakap dengan kakak, tak, orang jahat ni ada di mana-mana lah. Saya cakap, orang jahat ni ada di mana-mana. Kita pun akan jadi jahat sekiranya ada tekanan. Jadi sebenarnya kita sifat manusia ni memang selalu lalas, selalu macam ikut nafsu lah apa kan, akan terjurus kepada perbuatan jahat juga. Jadi so di mana-mana kita berada, ada je orang jahat. So kita yang kena ada ilmu sebenarnya. Jadi bila kita buat sesuatu tanpa ilmu macam tu lah, kita ada rongga-rongga, orang boleh cucuk kita, orang boleh aniaya kita. Jadi daripada kita yang salah. Jadi saya kata, ya Allah, aku redha semua yang berlaku. Dan bila balik rumah, saya cakap dengan kakak, okey, sebenarnya yang pertama, kalau ada orang jahat buat kat kita, aniaya kita,
Jangan takut, jangan lari. Asalkan kita buat tu betul, kita teruskan jalan. Kita tak payah nak dengar apa-apa kata-kata daripada manusia sebab dia tak tahu kita ni siapa dan apa sebenarnya tujuan kita. Dia tak tahu. Dia tidak duduk di tempat kita. Kemudian kakak saya tak puas hati. Boleh teruskan lagi? Boleh. Boleh, ya? Sila. Kemudian kakak saya tak puas hati. Dia buat nasi kerabu 10 paket. Dia buat nasi kerabu 10 paket. Dia nak letak dekat van yang hantar jual-jual sayur dekat kampung-kampung. Lagipun dekat kampung saya tu memang orang tahu kalau kakak saya masak sedap. Memang diorang akan belilah. Kemudian buat 10 paket. Lepas tu kakak saya kata kalau dia jual RM2, tentu tak balik modal nak bagi kepada orang yang meniaga van tu lagi kan. Kemudian dia kata RM2.50 lah, dia cakap. Bila buat, orang van datang pukul 11 tengah hari. Dia tak nak ambil nasi tu. Kemudian bila dia tak nak ambil, kita terpaksa makan sendirilah. Kenapa Allah tak izinkan dia ambil? Sebab itu satu pengajaran kepada saya. Sebenarnya nasi kerabu tu package. Ada semua dalam tu. Ulam ada, kerabu dia ada, ikan celup tepung ada. Semua dah package. Jadi kalau dia ambil, dia tengah hari, ngam-ngam lah sepatutnya. Tapi dia tak nak ambil. Dia kata orang nak masak tengah hari. Sepatutnya tengah hari masa tu orang pergi sekolah, pergi kerja, mana ada orang. Jadi dia boleh masak sebelah petang. Jadi makanlah nasi kerabu tu tengah hari. Tapi kenapa orang van tu tak nak ambil? Sebenarnya pengajaran nak bagi kepada saya, iaitu rezeki di tangan Allah. Saya pun cakap dengan kakak, saya kata, Kak, kenapa akak nak berniaga tapi akak kira untung? Untung kan di tangan Allah. Kita berniaga adalah sambil bersedekah dan memudahkan orang lain. Jadi kalau tak habis kita niat sedekah. Itulah sebenarnya berniaga. Lepas tu saya cakap ke kakak saya, Kak, saya nak balik. Saya pun balik. Sebulan je saya duduk. Tapi itu pengalaman-pengalaman. Saya dapat 2 perkara. Orang jahat jangan lari, tempuh aja. Sebab dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Hatersnya ada di mana-mana. Tak payah nak lari, memang ada. Kita jalan terus. Orang nak kata apa kita pun dia punya pasal. Dia dengan Allah. Kita dengan Allah hal tuju kita. Jalan terus. Yang kedua, untung di tengah Allah. Sebab tu saya berani buat kelas dia tanpa cuma. Sebab untung di tengah Allah. Sebab kalau kita buat percuma pun, kalau orang cakap nak ada untung, dia akan ada untung je. Yes, ada untung je. Sebab kita boleh berjual, boleh jual buku, boleh jual alatan jahitan, macam-macam lagi cara untuk kita dapat duit, buat duit sebenarnya. Bagilah itu kira sedekah. Jadi yang pertama yang saya buat pada tahun 2014 tu, saya buat 2014 percuma orang datang ke rumah saya. Bukannya orang-orang yang miskin yang datang belajar. Orang yang kaya, kereta besar-besar, kereta mewah-mewah. Saya pakai wira buruk aja. Duduk rumah buruk aja rumah sewa kan. Tapi orang yang datang belajar dengan saya tu orang yang pakai Mercedes pun ada. Saya pun fikir kenapa orang macam ni datang belajar dengan saya. Tapi walaupun percuma saya ada ambil pendaftaran. Saya tengok Facebook dia orang. Salah satu Facebook dia orang saya pun tengok, wah dah ada pukal. Wah dah ada kedai kek. Saya pun call. Saya kata apa? Kenapa puan nak belajar dengan saya sedangkan puan dah ada segala-galanya? Saya tak puas hati. Kenapa cikgu bonda buat free sedangkan saya ada kedai pun saya tak boleh buat kelas free. Saya nak tengok kaya mentara mana bonda ni. Jadi sebenarnya saya pun bersyukur kepada Allah. Rupa-rupanya kaya itu sebenarnya bukanlah harta benda. Kaya tu adalah hati kita, keseronokan kita, apa yang kita nak buat tu kan, keikhlasan kita tu sebenarnya itulah kekayaan. Boleh kira lah daripada 2014 sampai sekarang berapa ratus orang anak murid. Cuba kira kalau satu orang kita letak RM100 je. Kira dah berapa kita dah korbankan duit. Di situlah maknanya kekayaan yang telah Allah pinjamkan kepada kita. Macam tu. Harap semua boleh faham. Nampak dah? Boleh faham. Ini session kita dia
lebih kepada sikit. motivasi. Lebih sikit. Biasa kita just bercakap pasal usahawan ni, kita ada daripada sedikit mendalam sikit. mendalam sikit. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Bonda kerana sudi menjadi tetamu kita hari ni, kerana sudi bawa produk-produk ni. Kita dapat enjoy tengok-tengok ni. Saya suka ni bantal ni. Jadi siapa-siapa yang nak masuk kelas percuma Cikgu Bonda, kelas jahitan percuma, bolehlah pergi ke Facebook. Facebook dia kelas jahitan percuma. Kelas jahitan percuma di boleh Facebook. DM kat situ. Ya, betul. Atau Bengkel latihan jahitan Cikgu Bonda Kelang, itu page juga yang terbaru. Bengkel latihan jahitan Cikgu Bonda Kelang. Bengkel latihan jahitan Cikgu Bonda Kelang. Cikgu Bonda pun dah keluar dah. Tak Cikgu Bonda je dah jumpa dah kelas jahitan percuma. So pada siapa yang nak belajar menjahit basic secara percuma, bolehlah pergi ke page Facebook Cikgu Bonda. Okay. So itu saja dari Cikgu Bonda dan juga saya hari ni yang menemani. Hari ni saya yang menemani. Saya hanya menemani. Kita punya pakar ada di sini. Okay. Jadi kita akan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Kita ada segmen juga malam ni, jangan terlepas bersama Dr. Rushida. Jangan terlepas ya, itu siapa-siapa yang nak belajar ilmu baru, iaitu ilmu CVT, boleh datang malam ni pukul 9 hingga 10 malam. Okay, so itu saja dari kita ya Cikgu. Ya, terima kasih banyak yang sudi menonton. Yang mana-mana rasa ada ilmu yang manfaat ni, boleh kongsi-kongsi, share-share semua. Dan terima kasih juga kepada segmen ni. Semoga terus maju jaya. Amin. Okay, so itu saja. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Bye-bye.